saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Para pendengar Ria 897 FM, saya akan teruskan kisah yang pertama pada tengah malam ini, datang daripada Ina berkongsi pengalaman yang menyeramkan. Katanya di sini, Assalamualaikum Kesi, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini berlaku di rumah saya. Dan pembantu rumah saya ni Kesi, dia kalau basuh pakaian, basuh kain, khususnya antaranya basuh telekung, dia akan gantung telekung tu dalam rumah dengan hanger. Jadi dia akan sidai, gantung bahagian tinggi dekat dapur. Beberapa kali kalau saya masuk, mesti saya akan terperanjat. Dan saya akan kata padanya, "Mbak, ni telekung ni, jangan gantung seperti ini mbak. Terperanjat aku." Kata saya lah, kata Ina kepada pembantu rumahnya. Jadi pembantu rumah kata, dia bukan tak nak, semua ada terlampau banyak sangat baju yang dibasuh, tak ada tempat lagi nak digantung. Lagipun telekung ni panjang. Kalau gantung dekat luar tingkap, terkena bahagian bawah parapet dekat lantai tu, nanti kotor, telekung tu kan putih. Jadi saya kata, nanti lain kali carilah tempat lain. Kalau tak ada juga tak apalah. Dan bukan sekali, beberapa kali saya faham, tapi setiap kali itulah masuk dapur, buka lampu, tak nampak, terperanjat. Perkara ini berlaku kerap. Ya, setiap kali kalau telekung dibasuh, mesti akan ternampak. Nanti dia akan beritahulah, katanya, "Ma'am, hari ini ada telekung di dapur ya. Ya, jangan terperanjat, ma'am." Kata pembantu rumah saya lah. Saya kata, okey. Dan Casey, pada satu hari ini, saya balik agak lewat. Saya keluar bersama dengan kawan-kawan saya. Suami saya kerja malam. Jadi dalam rumah tu, pembantu rumah saya yang menjaga ibu saya lah, yang agak dalam keadaan agak uzur. Dia dengan ibu saya tinggal tidur dalam satu bilik. Ya, saya belum ada cahaya mata. Saya balik rumah. Saya pun pergilah dekat ruang tamu, letakkan kunci beg saya. Bila saya toleh ke belakang, saya ternampak telekung tergantung lah. Lampu dapur belum buka tapi saya nampak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Saya istighfar. Ya, ternampak telekung tu lagi lah. Jadi ini pembantu rumah aku basuh telekung. Kisi tinggi dia letak tempat tinggi sama. Ketinggian telekung tu, panjangnya putih. Saya pun lalu depan dapur, depan pintu dapur ni, masih nampak telekung tu sedang tegak digantung. Bila lalu tu, meremang tu bulu rumah. Saya pun tak fikir bukan-bukan lah. Meremang, dan saya hanya fikirkan, yalah, mungkin saya malam tu sejuk, baru balik. Saya pun masuk ke bilik untuk ambil tualah nak mandi. Dalam bilik saya ada tandas lah. Ya, saya pun masuk dalam bilik saya, ambil tualah, masuk dalam tandas dalam bilik atau kamar kecil, bilik air. Saya pun mandi, katanya Ina. Selepas mandi saya keluar, nak pergi ke dapur untuk buat satu minuman panas dan nak cek email. Saya pun jalan bawa tuala saya ni pergi dapur. Bawa tuala pergi dapur, saya pun berdiri sambil tu tuanglah bancuh minuman. Tengah bancuh, kata Ina, tengah bancuh, saya pun memandang ke arah tempat jemur baju. Saya berperasan, bukankah tadi aku nampak dekat dapur ni ada telekung pembantu rumah aku basuh dengan gantung? Dan saya terperasan, kata Ina pada malam tu, tengah diri saya terperasan, tadi aku nampak ada telekung kan tergantung. Kemudian pembantu rumah kalau basuh telekung, dia akan gantung macam tu sekiranya baju banyak. Kalau baju tu terlampau banyak sangat dah tak ada tempat, dia terpaksa gantung tempat yang dimaksudkan lah selalu, sebab telekung tu panjang. Tengah bancuh air, satu, tak nampak telekung tu lagi. Yang kedua, dia belum basuh baju. Baju, tidak ada satu baju pun yang tergantung dekat dapur rumah saya ni. Saya tengok, tiba-tiba terus meremang ke si bulu rumah. Meremang tau.
Saya pun basuh bancuh sambil saya menggunakan sudu tu kan. Keluar daripada dapur rumah saya, ya, jalan keluar. Kemudian saya toleh ke belakang. Susuk tubuh yang seperti telekung yang saya gantung ataupun pembantu rumah saya gantung, kata Ina, kelihatan muncul buat kali kedua di belakang saya. Casey. Astaghfirullahalazim. Lia. Saya panggil pembantu rumah saya berkali-kali. Tiba-tiba dekat belakang bahu sebelah kiri. Ya, Bu. Ibu panggil saya. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, kisah yang ringkas tetapi mempunyai kesan membuat saya meremang. Terima kasih pada Sarina ataupun namanya Ina digunakan di sini berkongsi pengalaman misteri anda. Seram Panggil Lia. Katanya di belakang saya terasa ada orang sedang berdiri dan terdengar suara, "Ya, Bu, Ibu panggil saya." Kalau anda dalam situasi ini, apa akan anda buat? 669-11897 dipersilakan bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, kisah selanjutnya, pengalaman peristiwa berikut ini yang ingin saya kongsi sama dengan anda semua datang daripada Razali. Katanya, Assalamualaikum, Kisah. Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar berasal dari negeri Kedah. Oh, ada orang Kedah sedang mendengar Razali. Terima kasih pada Razali dari Kedah, ya. Daripada pengalaman pendengar Razali bernama pengirim kita bernama Razali dari Kedah. Saya dahulu pernah berkhidmat sebagai anggota bomba di Kedah. Dahulu pernah menghadiri satu kes yang mana kita dimaklumkan sekitar pukul 2 pagi, Casey. Ya, 2 pagi. Jadi saya dan juga teman-teman yang lain lah telah pun menaiki kereta bomba untuk pergi ke tempat yang dimaksudkan. Ia merupakan sebuah kawasan hutan. Ya, hutan. Ada panggilan dan laporan telah pun dibuat pada malam berkenaan. Bila sampai di hutan yang disebutkan, mohon maaf kata Razali, saya tak boleh berikan info yang lebih terperinci dekat hutan mana sebab ini merupakan satu kes yang tak boleh saya dedahkan walaupun saya dah menjadi bekas anggota bomba. Dan anda bayangkan kisah pengalaman ini, katanya bila beliau dan pasukan bombanya sampai di sebuah hutan kerana menerima panggilan bantuan kecemasan. Mana tempat dia? Ke depan sikit. Sana. Okey. Kami telah pun diarahkan oleh 2 orang pegawai polis untuk pergi ke satu lagi kawasan sebelah dalam, Casey, untuk melakukan kerja menyelamat. Jadi bila sampai dekat dalam hutan ni, saya dengan teman-teman terperanjat. Sebabnya kes ini yang tahu adalah komander kami yang berada di hadapan lah. Kami hanya kru bomba yang dekat belakang. Kita pun tak tanya sampai terperanjat nampak susuk tubuh seorang wanita dekat pokok gantung diri. Benar, Casey, wanita susuk tubuhnya dekat pokok
gantung diri, Casey, dalam keadaan yang paling menakutkan di hutan. Pukul 2 pagi, dia gantung diri, para pendengar Ria 897. Jadi saudara, anda bayangkan yang diceritakan oleh Razali dan teman-temannya. Beliau sampai, katanya saya dengan teman-teman sampai, kita terperanjat apabila ternampak ada, katanya kerja untuk menyelamat. Tapi nak selamatkan apa, wanita ni dah mati tergantung dekat pokok. Dah tergantung mati, menyelamat tu orang tu masih hidup. Kita kena tolong dia daripada apa kesulitan yang dia hadapi pada waktu itu. Tapi ini bukan kerja menyelamat. Jadi, bila sampai, saya terperanjat dengan teman-teman yang lain. Kami perlu menggunakan tangga, panjat pokok tu, buka ikatan tali bahagian atas dahan tu, ya, tinggi ya dia panjat, kena buka tali tu, turunkan mayat wanita tu perlahan-lahan ke bawah dan harus diletakkan dalam ambulans, dibawa ke hospital untuk dibedah siasat, kata Razali. Yang membuat saya takut pada malam tu, polis ada 3 orang dekat bawah, ya, lagi 2 dekat bahagian kereta kami, kenderaan kami. Saya dengan anggota saya kesemuanya ada 4 orang. 4 orang anggota bomba. Kemudian ada beberapa medik sedang standby pada waktu itu. Kita pun ambil tangga, pasang tangga lah, letak tangga dekat pokok tu, satu persatu panjat. Bila panjat, Casey, bayangkanlah tengah panjat, dekat tepi sebelah kiri perempuan tergantung. Bunyi tali tu kena pada leher dengan dahan. Astaghfirullahalazim, ya Allah, kuatkanlah semangat aku. Casey, bila saya dengan teman 2 orang, kita gunakan tangga naik atas, cuba nak buka. Salah seorang dari kami terpaksa peluk dan tolak mayat tu supaya tak berat dan mudah nak tanggalkan tali tu. Ya, kami boleh potong tali tu, tapi tetap kena peluk mayat tu. Tapi oleh kerana kami tidak dibenarkan potong tali tu kena dibuka sebab nak tengok ada kesan-kesan jari, ya, kesan-kesan kulit yang ada lekat pada tali yang dipegang tu. Jadi kami terpaksa buka tali sebab ini adalah semua bahan-bahan siasatan untuk melihat kes ini. Panjat tolak, Casey, mayat tu. Ya Allah, yang tukang peluk adalah saya, Casey. Kawan saya dekat atas tengah cuba membuka tali itu. Persoalan pertama, bagaimana wanita ni boleh panjat pokok yang tinggi? Bagaimana dia boleh panjat? Yang kedua, siapa yang ikat? Dan pendengar Ria 897 FM, sewaktu saya sedang peluk, teman saya dekat atas sedang cuba buka tali. Saya dengan kawan saya dengan jelas dengar suara perempuan menangis. Casey, dalam hutan, yang ada cuma saya dengan teman dekat atas pokok, yang lain dekat bawah. Bila saya tengok bawah, tengah peluk ni mayat ni, tengok bawah, semua macam tak ada perasaan, macam tak dengar tau. Yang dengar saya dengan kawan saya. Ijal, cepat sikit, Jal. Aku tahu ni, susah ni. Jal, cepat sikit, Jal. Aku dah tak tahan, Jal. Tahu, kejap. Casey terus meremang bulu rumah saya. Kami berdua dengar suara tangisan bukan sekali, malah beberapa kali pada malam yang disebutkan. Pendengar Ria 897 FM. Akhirnya setelah dalam 15 minit saya dekat atas, tali itu dapat dilepaskan.
teman saya pegang tali tu, saya masih peluk. Ya, dia dah buka tu kan, dia pegang, takut nanti lepas. Pasal mayat ni memang berat. Dia pegang tali tu, saya pun peluk. Dia kata, okey, aku dah dapat buka. Okey, kau pegang tali. Tali pegang okey. Jadi tali tu memang agak panjang sedikit. Teman saya pun perlahan-lahan turunkan, lepaskan tali tu. Dia tolak tak, mayat tu jatuh sikit, tapi tak sepanjang sampai ke bawah lantai. Setengah jalan masih tergantung lagi. Ya, dah tengok dah selamat. Teman saya kata, okey, aku nak lepaskan tali. Kau peluk kuat-kuat. Terpaksa Casey peluk kuat-kuat sebab kereta bomba tak boleh masuk dalam kawasan hutan yang sempit. Terpaksa kena peluk. Tengah peluk Casey, saya dengar dia macam bisik dekat telinga dan menangis Casey. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Cepat sikit Jal, cepat sikit. Kawan saya Ijal dan seorang lagi barulah alihkan tangga tu di tepi saya. Mereka panjat, sama-sama pegang, sama-sama turun perlahan-lahan. Dan mayat itu diserahkan kepada pihak paramedik untuk dibawa ke hospital dibedah siasat. Setelah kejadian malam tu, saya dan Ijal, kami seolah-olah fobia Casey, mempunyai satu gangguan badi yang tak boleh kami bayangkan. Saya dengan teman terpaksa dibawa jumpa seorang psikiatrik. Kita mendapat cuti sebulan daripada kerja kerana gangguan emosi yang terlampau dahsyat. Saya nak mandi pun takut Casey. Masih terbayang wajah wanita yang pucat, lidah terjeli keluar ketika saya nak turunkan mayat berkenaan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, dua kisah yang pertama yang ringkas tapi pengalaman yang cukup menarik dan menyeramkan sangat-sangat. Anda boleh hubungi saya di 669-11897, 669-11897. Ingat, setiap kisah yang kita dengar, yang diketengahkan, anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang dikongsi sama. Bersama dengan saya di ujung talian pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ya, hello, selamat tengah malam. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ni saya. Siapa? Saya ni abang kali jawab. Dan ada pengalaman tentang apa bang? Silakan. Ni saya nak tanya pasal ni Pak Radin Ni siapa ni Casey Ahmad. Oh Ahmad Pak Casey Ahmad mana Ahmad Casey. Ahmad Casey. Oh, Ahmad Casey Oh. Nak tanya apa bang? Silakan. Pengalaman ke ada pengalaman? Pasal saya nak minta ni Pak Radin Oh, Pak Radin nak tanya soalan pada Pak Radin. Apa soalannya? Soalan pasal nak hubungan ni macam mana Oh, okey. Anda kasih nombor. Kalau Pak Radin telefon, saya kasih nombor awak pada dia ni okay. Boleh kasih nombor ni. Saya kasih nombor Sekejap. Pengalaman dipersilakan 669-11897. Ingat, telefon saya untuk berkongsi pengalaman, ya, bukan untuk benda lain lah. Saya harap tidaklah nanti mengambil masa para pendengar, ya. Terima kasih sekali lagi kerana mendengar Misteri Jam 12. Seterusnya pengalaman yang ingin saya bacakan yang ini sebelum kita berehat dengan beberapa buah lagu. Ini datang daripada pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Mimi. Mimi berkongsi satu peristiwa. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Mimi. Ya, apa khabar Mimi Saya adalah seorang makeup artist dan kerja saya ni biasalah mencantikkan orang-orang. Dan saya pernah makeupkan seorang wanita ni. Dan wanita ini pertama kali dalam kerjaya saya ataupun kerja saya makeupkan orang. Saya pernah makeupkan seorang wanita ni dan saya yakin dia ada memakai susuk.
Saya tak nak sebut untuk apa acara, tetapi wanita ni seorang yang berada, Casey. Dia mendapatkan khidmat saya. Saya suka bertanya dengan para pelanggan dari mana dapat nombor saya, dapat kontak, ada dari kawan dan kebanyakan daripada Instagram. Ya, Instagram saya, kata Mimi. Saya pergi ke rumahnya, sebuah rumah yang besar sangat. Sampai rumah tu saya pun tunggu di bawah. Dan dalam 10 minit saya duduk sebelum wanita ni muncul. Dan katanya boleh pergi ke bilik beliau, iaitu walk-in wardrobe. Masuk walk-in wardrobe, wow, besar rumahnya, Casey. Walk-in wardrobe dah jadi bilik tidur. Boleh jadi bilik tidur katanya. Mempunyai baju koleksi yang banyak, yang mahal, kasut-kasut, beg tangan. Jadi ada satu dekat kawasan ni macam bilik makeup artis, di mana di situ ada lampu, ya, cahaya lampu yang terang, ada swivel chair, ada cermin. Dan wanita ini pun mengarahkan saya untuk make upkan dia. Dan tapi saya ada bawa bedak foundation saya. Dia kata jangan pakai foundation saya, gunakan bedak foundation yang dia ada. Okeylah, saya kata okey, no problem. Saya pun mengambil bedak tu dari tangan setelah saya buatlah kerja-kerja asas dahulu untuk bersihkan mukanya daripada minyak. Ya, kemudian saya ambil bedak foundation. Saya tengok bedak foundation ni disimpan dalam bekas. Ya, disimpan dalam bekas yang tak ada label, Casey. Dia cuma dalam bekas warna hitam. Dalam tu ada bedak lah, bedak foundation dengan span untuk saya lapikkan di wajahnya. Kemudian saya tengok bawah tak ada label, kiri kanan atas saya buka tengok tak ada label. Saya tanya wanita ni, sorry, ini dari mana bedak ni Ni MAC Sebab MAC ni kalau kita nak tahu jenama makeup yang juga mempunyai tempat simpannya, ya, warna hitam. Dia tanya dari MAC. No, tidak. Oh, okey. Dia pun tak nak beritahu. Just do my makeup, katanya. Saya pun ambil bedak tu. Dan saya ambil, seperti biasa, setiap kali saya make upkan orang, saya akan, satu tabiat, saya akan cakap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak akan lafazkan lah sampai orang dengar. Sebab ada orang mungkin, orang Cina, orang Melayu, orang Cina, orang India yang saya make upkan. Jadi saya hanya kata dalam hati. Ini satu tabiat. Saya letak bedak tu, dalam hati cakap Bismillahirrahmanirrahim. Letak kat wajah perempuan ni. Letak. Dan saya dapati sebelah pipi kiri, Casey, ada macam benda berkilat tau, terkeluar daripada pipinya. Berkilat tau, apa benda ni? Saya pun menggunakan jari kecil saya ni, ya, untuk cuba tepis benda yang terkeluar daripada wajahnya. Tengok. Okey, dah jatuh. Tiba-tiba kulit dekat wajah tu terus menjadi kering dan bercapuk. Ambil bedak ni lagi letak. Sama, kita tak ada kesan. Cakap, sorry you tengok muka you. Tengok. Oh my god. Apa you dah buat ni? Dia marah saya, Casey. Dia marah saya. Kemudian dia tengok. Dah, keluar. Suruh saya keluar. Dia menjadi marah, mengamuk pada waktu itu. Dia nak keluar sebenarnya untuk satu majlis dinner. Kemudian dia bayar saya duit full price. Saya kata saya tak boleh terima sebab saya tak buat apa-apa pun. Just take it and leave it. Saya keluar dari rumah tu, tak ambil duit. Saya tak tahu apa terjadi. Setengah jalan saya dalam kereta memandu, dia telefon saya lagi. Saya nak jawab, tak nak ni. Saya jawab panggilan. Kemudian, hi, you still around? Yes, I just left. I tengah driving. Ada apa Oh, can you come back please? Dia suruh saya datang balik. Okey, tak apa. Saya pun tak nak lah buat ketegangan dekat sini. Nanti dia upload benda-benda tak baik tentang khidmat saya. Saya patah balik, kata Mimi. Masuk dalam rumah, masuk dalam bilik makeup. Kemudian dia cakap dengan saya, okay, to tell you the truth lah tadi you ada tertarik benda keluar kan? Yes. I sebenarnya pakai susuk. Ini jangan bilang orang. Okay, but
managed to get it back. Nasib baik dia ada dekat sini. Dan saya terperasan tadi bila saya masuk, saya ternampak ada seorang lelaki tua duduk dekat kawasan halaman rumah. Pakaikan make up balik. Anyway, foundation yang tanya tu, yang serbuk tu, itu pun bedak susuk. Sebab tu tak ada brand. Expensive, you know. Satu kotak ni I beli RM10,000. Saya terdiam. Okay, come do my face. Saya buat wajahnya, langsung tak bercakap. Dia yang banyak cakap dengan saya. Habis make up semua, dia rasa gembira dengan khidmat saya. Dia bayar saya duit, malah dia kasih lagi tip. Katanya, anyway, apa you dengar daripada I, you jangan cerita ke orang. Ini saya cerita pada Casey dalam Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, seorang pemanggil sebelum saya akhiri sesi yang pertama ini, dan kita akan dengar lagu sekejap lagi. Selepas tu akan saya kembali untuk berkongsi dengan lebih banyak dengan anda dengan lebih banyak lagi kisah pengalaman misteri. 669-11897. Terima kasih pada anda yang telah pun tinggalkan komen-komen di Facebook DJKC, Facebook Uria. Sekejap lagi saya akan menaikkan satu video, ya. Facebook Uria di bawah gambar Manchester United. Saya dengan isteri sedang bergambar di atas padang, main-main ke apa. Jadi kita ada Rifki sedang mendengar, kita ada Lia Zainuddin. Tadi Casey sebut nama Lia tu, saya terperanjat tentang kisah pembantu rumah awal tadi. Kita juga ada Azwan Azbali. Katanya, bro Casey, kisah malam ni seram. Nak kisah yang pertama awal tadi tu buat bulu rumah saya meremang. Lepas tu kisah kedua tentang perempuan tergantung dekat pokok. Bilik saya ni menghadap sebatang pokok yang memang seram. Nak malam macam ni. Anyway, good job. MJ12 is the best. Terima kasih pada anda, Azwan. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat malam. Hai, siapa tu? Hairul di sini. Hairul, lagi ada kisah pengalaman apa, Hairul? Silakan. Ni. Waktu tahun lepas. Hairul. Silakan. Ni. Tahun lepas. Hairul. Ya, sekejap Tahun lepas saya kerja security company baru. Saya kerja di tapak pembinaan. Banyak bangla lah. Nama Islam dia Islam. Tapi dia tak tahu cakap Melayu. Habis saya tanya dia, Islam, awak tinggal dormitory dekat mana? Dia cakap dekat dengan kubur Melayu, dekat Pusara Abadi. Habis saya tanya dia, awak punya bilik tingkat apa? Tingkat 2. Habis saya tanya dia, malam-malam kau nampak? Dia kata, nampak malam-malam perempuan terbang satu pokok, pergi satu pokok. Kadang-kadang dia nampak perempuan duduk atas kubur. Habis saya tanya dia, habis kau boleh tidur? Tak boleh. Kadang-kadang aku tak boleh tidur sampai pagi. Habis dia kata kadang-kadang cik pun datang masuk kat bilik air. Saya memang nak tahu keadaan waktu malam di sana. Saya tanya dengan dia, sekali dia cerita dengan saya. Habis dia bilang dengan saya, kadang-kadang dia minta bos dia tukar dormitory dekat Amokyo. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam pada Hairul, ya. Itu dia pekerja. Seorang pekerja. Untuk pengetahuan anda, di Singapura ni ada dormitory. Dormitory ni adalah tempat tinggal pekerja-pekerja asing lah.
yang disiapkan oleh syarikat yang mendapatkan khidmat para pekerja asing ni. Dan antara dormitory yang ada, ia terletak betul-betul di kawasan tapak tanah perkuburan. Saya pernah terjumpa dengan dua pendengar MJ12 orang Sarawak yang bekerja di Singapura. Mereka menegur saya. Dia kata, KC ya. Oh, ni kami Sarawak, pekerja dari Sarawak ni suka dengar MJ12. Kemudian saya tanya, dia kata tempat kami seram. Kata, kat mana? Tempat kami di Lim Chukang, KC. Lim Chukang tu kawasan tanah kubur. Situ ada dormitory. Dan kadang-kadang rasa okey lah, tapi ada waktu-waktu kadang-kadang pun bila semua dah tidur, itu bila seram dia datang. Bila semua dah masuk tidur, sekitar 1-2 pagi tu semua dah nyenyak tidur, rasa sesuatu yang mereka ceritakan lah, sesuatu yang amat menakutkan. Dan salah seorang dari mereka, siapa namanya, biar saya fikir, lupa lah, Bobby kalau tak silap saya, minta maaf lah bernama Bobby kalau tak silap, menceritakan dia terbangun pukul 1 pagi nak pergi tandas. Dan apa yang berlaku bila dia masuk tandas, dia ternampak ada seseorang ni sedang menyangkung, ya, dalam keadaan tandas yang gelap tu. Gelap tandas tu nak kena buka lampu baru dia menyala lah. Jadi tandas tu gelap. Dia masuk tandas, dia ternampak susuk tubuh tengah menyangkung di dalam tandas yang gelap. Dia terus tak jadi, terbantut dan tahan sampailah ke pagi. Itu antara kisah lah yang dikongsi sama ketika saya tengah kat luar tu kan, dengar cerita. Okey. Malam jumpa MJ12 Jumpa. Jadi saya akan berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti dalam Misteri Jam 12. Terima kasih. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Waktu sekarang 1.25 pagi. Selamat pagi pada anda yang sedang bersama dengan kami dan mendengar rancangan Misteri Jam 12 ya. 28 hari bulan Oktober 2017. Dan kalau ada kisah pengalaman boleh hubungi saya di 669-11897. Terima kasih pada rakan-rakan yang sedang lungsuri Facebook. Di Facebook DJKC bawa poster ataupun bawa gambar saya. Ya, bawa gambar saya dengan isteri Manchester United. Ya. Terima kasih juga kepada fan-fan Liverpool yang sedang mendengar. You never walk alone. Nampak kepada fan-fan Chelsea, blue is the colour. Kepada fan-fan Arsenal, the Gunners, terima kasih sedang mendengar. Kepada fan Tottenham Hotspur yang baru-baru ini menunjukkan prestasi yang baik. Terima kasih kepada fan kelab bola sepak seperti Everton, kelab bola sepak. Ini semua kebanyakan itulah Liga Perdana Inggeris. Jadi kalau anda sedang mendengar, anda fan kelab bola sepak dari mana? Yalah, saya KC menyokong Liverpool. Tak kisah anda penyokong Liverpool, penyokong Manchester United, penyokong Arsenal, Chelsea, Leeds United, mungkin Blackburn Rovers, tak kisah. Anda semua, kita semua disatukan di bawah satu bumbung, di bawah Misteri Jam 12. Anda fan mana pun tetap mendengar cerita seram. Jadi terima kasih. Terima kasih pada Muhammad Ridwan Al-Hakim sedang mendengar, katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini di Facebook saya, bawa gambar saya ni kan. Katanya saya penyokong kuat pasukan Liverpool. MJ12 punya pasal, tak apa. Terima kasih pada anda. Kita juga ada Azizi, katanya saya sarankan kesimulakan MJ12 lebih awal sebab doktor dah sarankan saya tidur awal. Kalau tak, macam-macam penyakit akan diserang. Nak dengar ulangan line slow KC GGMU. Yang ini daripada Nurman kata, KC, malam ni kisah seram. Yang pertama, kedua seram sangat-sangat. Pemanggil tadi paling seram KC. Itu antara kiriman komen yang saya terima. Dan di Facebook Ria, saya baru naikkan satu video. Video yang diberi judul
siapa di belakang. Ya, saya tengok komen-komen yang ada kat sini. Katanya selamat malam Casey, selamat malam pada anda semua. Amy Suzuhara, saya masih mendengar dari Kelana Jaya, Selangor, Malaysia. Cuma kali ini mendengar di rumah sendiri, bukan di office. Oh, okey. Katanya salam DJ Casey, saya pendengar MJ12 dari Mersing. Terima kasih. Dari Kajang Utama Selangor, Adi Landas, sehari tak dengar MJ12 rasakan bagaikan nak demam. Wow. Terima kasih saya memang terharu Seram cerita hari ini Casey, tak senang duduk dalam bilik ni. Daripada Lida Masrukin. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya sedang mendengar dari Dugun, Terengganu. Terima kasih pada orang Terengganu. Kai Hizat katanya Jurong East, Lion City. Terima kasih. Yang ini kita ada Nurmala. Katanya sedang mendengar Misteri Jam 12. Saya pendengar setia MJ12 berasal dari Bedok. Saya suka dengar MJ12 dekat ruang tamu. Hari ini seram sangat nak kisah wanita yang gantung diri tu. Saya angkat bantal semua masuk bilik dan tidur ataupun baring di sebelah adik saya yang sedang tidur. Terima kasih. Kita ada Malik Karma. Selamat malam Casey, sedang mendengar MJ12 dari Alo Star Kedah. Kisah-kisah malam ni memang seram. Oh, tak boleh cakap ni Seram sih. Tu boleh. Ya. Yang ini kiriman daripada Lan Zeppelin. Bro Casey, pengalaman MJ12. Wow. Yang tadi Abang Bomba tabik spring kepada semua para pekerja seperti bomba, paramedik dan juga anggota polis yang sentiasa kena berdepan dengan kes-kes seperti tadi. Bunuh diri lah dari tingkat tinggi, jatuh berderai. Diorang juga kena jawab. Kesian betul. Pada orang-orang yang nak bunuh diri, makan ubat, terus tidur sudahlah. Tak perlulah panjat pokok gantung. Tak perlulah nak panjat tingkat tinggi, terjun. Menyusahkan orang saja. Terima kasih. Wow, Lan Zeppelin garang betul. Pada orang nak bunuh diri, jangan. Kalau boleh, pada orang yang nak menamatkan nyawa mereka, ada baiknya duduk, fikirlah. Hidup ni sementara. Kita akan mati juga. Tunggu je lah waktunya. Dan sementara kita hidup ni, kita buat benda yang memanfaatkan diri kita dan orang-orang yang lain. Buat apa nak tamatkan hidup? Hidup kita akan tamat pastinya. Dan awal tadi saya kongsi berita yang mana seorang wanita tertua di Malaysia berusia 128 tahun meninggal dunia semalam. Ataupun 2 hari lepas lah berita dilaporkan beliau telah pun pergi pada tanggal 26 hari bulan Oktober. Wanita tertua di Malaysia, usianya 128 wow. Dan anda bayangkan usia 128, dia wanita ni arwah dilahirkan pada tahun 11 Februari 1889. Beliau adalah penduduk di Rembau, Negeri Sembilan, Rembau Negeri Sembilan. Dipercayailah wanita tertua di Malaysia. 128 tahun, tarikh lahir 11 Februari 1889. Dia bukan 1989 Dia 18. Oh, panjang usia. Semua saya yakin nak hidup usia panjang Beliau meninggal kerana sakit tua lah. Baiklah, kita teruskan kisah Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Misteri Jam 12.
Saudara, saya sampaikan dahulu kisah dalam misteri hitam kata orang. Benar ataupun tidak, terpulanglah pada anda untuk percaya ataupun tidak kisah yang dikongsi sama. Kisah misteri hitam kata orang, penduduk sebuah rumah di Amerika. Beliau, tuan rumah, telah pun membeli rumah ini dan dengan harga yang memang cukup rendah sangat-sangat. Tapi oleh kerana tuan rumah yang membeli rumah ini suka sangat dengan keadaan sekitaran rumah yang dikelilingi dengan hutan dan di belakang rumah ini mempunyai sebuah tasik yang cantik, maka itu dia mendapati rumah ini adalah rumah yang perfect. Selama ini beliau mencari-cari. Tapi di sebalik rumah yang dia beli, rumah ini ada satu sejarah. Satu perkara yang membuat ramai orang tidak mampu untuk menetap dalam rumah ini. Berkenaan dengan salah sebuah kawasan di rumah yang disebutkan ini. Dalam rumah ini ada 2 ruang tamu. Ruang tamu yang kedua inilah yang menarik perhatian kiriman kisah yang dikongsi sama. Rumah di Amerika ini rumah di Amerika ini diceritakan terletak dekat kawasan Country Line Road, yang mana di belakang rumah mempunyai satu pemandangan yang cantik sangat-sangat. Tapi ruang tamu yang disebutkan ini tidak dibenarkan gelap. Setibanya malam ataupun terbenamnya matahari, sebelum itu tuan rumah harus hidupkan lampu. Lampu 24 jam harus dihidupkan. Kalau ruang tamu itu gelap, maka akan berlakulah pelbagai gangguan dalam rumah yang disebutkan. Keluarga ini tahu tentang ruang tamu yang sentiasa harus terang. Mereka tetap membelinya, menetap dalam rumah ini. Dan selepas itu dia menceritakan ada gangguan-gangguan aneh dan pelik berlaku dalam rumah yang mereka diami dekat kawasan Country Line Road. Dan tahukah anda, rumah yang disebutkan ini tidak jauh daripada rumah yang dikenali sebagai Amityville, sebuah rumah yang mana dipaparkan dalam sebuah filem. Ya, filem, anda tahu filem apa tak? Amityville? Ya, Exorcist. Yang mana rumah ini terletak berdekatan dengan rumah yang cukup popular ataupun menyeramkan ini. Malam-malam hari, kalau mereka tak buka lampu, mereka akan nampak kelibat orang berdiri, akan nampak wanita menyangkung, dan mereka akan terkena gangguan yang mana bunyi tarik kerusi meja akan berlaku. Sekiranya mereka lupa nak buka lampu, mereka bangun pagi akan dikejutkan dengan sunsunan kerusi yang diletakkan di atas meja dan ditindih-tindih-tindih menjadi satu arca yang tinggi. Bayangkan para pendengar Ria 897 FM. Selain dari itu, sekiranya kalau tidak buka lampu kawasan ruang tamu kedua ini yang gelap, tuan rumah difahamkan tidak boleh tidur malam. Sepanjang malam akan kedengaran bunyi kanak-kanak menangis sampailah anda buka lampu. Itulah kisah berkenaan dengan sebuah rumah berdekatan dengan Amityville di kawasan Country Line Road di Amerika. Benar ataupun tidak, ingatlah, misteri hitam kata orang hanya sekadar hiburan juga.
saudara, itu ada kisah yang dikongsi seram juga ni dan sebelum tu saya terbaca juga satu lagi yang ini terletak di sebuah bandar. Biar saya tengok dulu ini dia. Ini berlaku di sebuah bandar. First real life vampire. Dia ceritakan selama 16 tahun sebuah bandar ataupun sebuah perkampungan di Croatia difahamkan dalam sejarah vampire hantu ni, mereka ni telah pun ditakut-takutkan dengan kehadiran hantu vampire yang pertama di Croatia, di sebuah perkampungan kecil. Wow. Ya, dapat lihat gambar ni ya. Dan difahamkan kisah ini adalah sesuatu yang benar yang berlaku pada tahun 1656 pada ketika itu, yang mana seorang insan katanya kalau sebut namanya sebanyak 3 kali dia akan datang. Jadi saya pun bukan nak percaya baik kita berwaspada je lah. Tersebut nama, dia datang, saya keras kat sini Jadi terima kasih sekali lagi pada yang mendengar. Anda boleh hubungi saya 669-11897. Sebelum saya jawab panggilan anda, datangnya daripada Nur Rahman katanya. Pengalaman yang saya nak kongsi sama Casey. Ini peristiwa daripada Rahman beliau bertugas sebagai seorang pemandu teksi pada waktu malam. Saya pendengar dari Singapura, memandu teksi pada shift malam. Dan ketika kejadian berlaku ni, saya telah pun menjemput seorang penumpang dari lapangan terbang lah. Dia adalah warga negara Indonesia. Dan pada waktu itu saya pula sedang mendengar MJ12, tapi bukan live. Itu merupakan hari Sabtu. Saya mendengar MJ12 di YouTube menggunakan telefon bimbit saya. Sambil memandu itulah menjadi teman saya setiap malam, Casey. Dan penumpang ni pun masuk ke dalam. Dia pun mengarahkan saya lah dari lapangan terbang ni. Saya menjemputnya dan dia nak pulang ke rumahnya agak jauh, Casey. Rumah di kawasan Pioneer. Jadi perjalanan ni dalam hati, alhamdulillah rezeki masuk Ya betul Wow, canggih pergi Pioneer jauh tu. Jadi dalam perjalanan saya tetap masih mendengar lah. Dan kemudian dia tanya saya, katanya, "Bapak dah dengar saluran apa ini? Cerita apa?" Dan saya pun cakap, "Oh, ini rancangan Best Radio Ria ni, tapi ini YouTube. Kalau mau dengar Isnin hingga Jumaat, setiap 12.30 malam dengar DJ KC Mr. Jen 12." Lepas tu dia bracket promosi. Okey, terima kasih kerana mempromosikan Misteri Jam 12. Dan kemudian dia pun kata, "Oh, di Indonesia pun banyak rancangan-rancangan paranormal. Ya, sampaikan ada juga kumpulan paranormal. Pergilah ke tempat-tempat yang seram di Indonesia." Jadi saya pun tanya kepada beliau, pada wanita ni lah, "Oh ya ke? Dan kalau di Indonesia ni tempat-tempat seramnya di mana ya? Ada apa cerita-cerita tempat seram ni?" Dan wanita ni pun kata, "Oh ada Pak, di Indonesia. Oh jangan kata, Indonesia ni negaranya besar ya, mempunyai ratusan pulau. Katanya pulaunya banyak sangat." Jadi saya pun tanyalah, "Oh kalau gitu di mana tempat-tempat yang seram yang mungkin dia boleh kongsi lah." Jadi saya pun dengarlah dia ceritakan. Bila dia ceritakan antara beberapa tempat yang dia kongsi sama, memang seram. Antaranya adalah di Lawang Sewu, Casey. Ya, Lawang Sewu ini difahamkan digunakan sebagai lokasi filem-filem seram, dan juga banyak kumpulan-kumpulan paranormal telah pun ke Lawang Sewu ini untuk melakukan penggambaran paranormal mereka.
Jadi katanya di sini pernah satu kumpulan paranormal melakukan satu penggambaran di sana, di mana tempat ini terus digelapkan, dipasangkan beberapa kamera dan ada seorang subjek. Selalunya kumpulan paranormal ni memerlukan satu subjek lah, seorang lelaki ataupun wanita untuk duduk dalam bilik yang gelap, dipasang kamera dan mereka akan rasakan kehadiran entiti yang menakutkan. Salah satunya seorang lelaki ni, seorang lelaki duduk di tengah-tengah bilik yang gelap, dipasang beberapa kamera mengikut penumpang yang ceritakan inilah, dan katanya di sini lawang sewu, kemudian lelaki itu dibiarkan dekat bilik gelap tu, ya, dan para kru paranormal ni keluar daripada bilik itu, berada dekat luar kawasan bilik itu, ya, jauh daripada luar kawasan bangunan, bukan bilik, bangunan, dan memerhatikan gerak-geri lelaki ni. Dan beberapa kali dia dapati lelaki ni toleh ke belakang, dan rasa terperanjat, dan kemudian dapat lihat dalam rakaman ni, lelaki ni seolah-olah dicekik tau, sedang dicekik oleh sesuatu, dan dia terangkat daripada keadaan dia duduk bersila dalam satu bulatan. Dia seolah-olah ternampak kelihatan seperti diangkat, dan tangan dengan kaki meronta-ronta, membuat kru untuk lari masuk ke dalam, ya, untuk melihat keadaan lelaki ini. Apa yang terjadi bila kru masuk ke dalam, lelaki ini tidak ada lagi dekat kawasan ataupun dalam bilik yang gelap itu. Dan mereka yang sedang menyaksikan video yang dekat luar tu, ada 2-3 orang lagi, tak perasan sebab mereka semua sedang memerhatikan kru yang lain sedang lari masuk ke dalam bangunan. Dan misi mencari lelaki itu tidak kesampaian selama beberapa jam, kata pemandu ini, teman kita Cik Rahman. Dan beliau menceritakan akhirnya lelaki itu ditemui di bawah sebuah pohon dalam keadaan terbaring, tetapi masih lagi hidup, tidak mati. Dan bila lelaki ini dikejutkan, lelaki ini bercakap dalam video tu, berkata, "Usah datang sini ke sini lagi," kata lelaki itu dengan suara yang menyeramkan. Jadi itulah yang diceritakan tentang lawang sewu. Jadi saya pun berbual lah, seronok cakap dengan dia tentang MJ12 dan banyak lagi pengalaman-pengalaman kisah yang dikongsi oleh Casey. Tiba-tiba wanita tu pun menceritakan, katanya di sini, kalau bapa mau, saya bisa sharing dengan bapa tentang video-video yang seram. Jadi dia tanya, bapa ada Facebook enggak? Kalau ada, nanti saya akan tag bapa video-video seram yang saya ada. Dan saya kata, oh tak ada, saya ada Facebook, tapi saya jaranglah masuk Facebook. Jadi dia pun kata minta nombor Facebook, saya pun serahkan dia. Kemudian dia turun daripada taksi. Selepas dia bayar tu, saya pun balik memandulah keluar daripada kawasan Pioneer. Dalam perjalanan nak pergi cari pelanggan penumpang yang lain, saya dapat message, iaitu notification dekat Facebook lah. Nanti cepat betul wanita ini kirimkan message ni. Jadi saya pun membuka message-nya, ada beberapa link video yang dikongsi sama. Dan antara link video yang saya terperanjat adalah video dalam taksi, dan taksi itu taksi saya, Kisi. Taksi itu taksi saya. Rupa-rupanya ketika wanita ni sedang berbual dengan saya, dia sedang rakamkan perbualan kami berdua. Dan saya dapat lihat dalam video tu, di tempat duduk depan sebelah saya ni, walaupun tak nampak jelas, kelihatan macam ada orang tau, Casey. Sebabnya video tu dia miringkan ke arah saya, jadi hanya nampak sebahagian daripada kerusi depan tu. Dan bila kereta taksi bergerak kan, dia pegang tak stable kan, tangannya akan ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi dalam keadaan tangannya bergerak-gerak tu, beberapa kali terdedah dekat tepi saya ni ada orang sedang duduk. Kemudian dia tanya, "Bapak yang di tepi itu siapa?" Saya tak boleh jawab. Selepas tengok video tu, saya terus meremang. Saya jumpa member saya dekat kawasan kedai kopi dan tunjukkan video tu. Semua rasa takut, Casey. Itulah pengalamannya. Terima kasih daripada Cik Rahman, seorang pemandu taksi, untuk Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik, silakan 669-11897, 669-11897. Siapakah gerangan di ujung talian? Hello. Hello. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Boboy sini, KC. Panggilan dari mana, Boboy? Panggilan daripada Isun. Silakan, ada pengalaman tentang apa ni? Okey, saya ada cerita seram, KC. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang telah berlaku lah beberapa tahun yang lepas di Sembawang Park. Saya serta seorang mara seringkali meluangkan masalah pada waktu malam berada di Melata, Singapura. Pada satu malam ni, selepas malam di luar, kami merancang untuk meluangkan masa lah dan menangkan fikiran di Sembawang Park dan yang dan lain saudara mara saya lagi sih. Dan bila kami tiba di Sembawang Park, kira-kira pukul agak-agak dalam pukul 11 malam, dan waktu itu tidak ada ramai orang lah di sana. Dan pada mulanya kami berjanji satu sama lain lah bahawa akan pulang pada pukul 3 pagi masa tu lah. Kita set time lah. So namun sesuatu perkara yang telah berlaku yang membuat kami pulang awal, KC. Peristiwa ini tidak menyeram bagi yang saudara mara lah, bagi saudara mara saya. So, setelah mendapatkan tempat yang sesuai untuk bersantai dan senang, saudara mara saya memasang joran di tepi pantai saya. Beradik-beradik saya dan sepupu lain lah duduk bersimbang dan berborak-borak, dan jam menunjukkan pukul 12 malam, KC. Pada masa itu, KC, kami sedang berbual tentang topik hantu lah, KC. Dan ada yang menceritakan pengalaman mereka yang menyeramkan lah. So, saya pun mulanya tidak percaya tentang cerita-cerita yang sepupu saya menceritakan lah, topik hantu. Dan saya pun tidak hiraukan lah perbualan mereka. Dan saya pun bosan, KC, masa tu. Dan bila saya berapa jam kemudian saya tak dapat ikan, KC. Dan saya bilang sama saya pun saya nak beredar lah dari tempat kami bersantai, yang tempat kita pasang joran lah. Setelah melekang kaki untuk berapa tapak, KC, saya terperanjat, KC. Ternampak macam susuk berbaju putih lah, KC. Macam seperti Pontianak lah. Sedang berdiri tegak dia dekat atas dahan pokok. Dan macam dia tenung kat saya lah, KC, macam stare gitu. So saya pun macam cakap dengan sepupu saya lah, macam saya pun tak sedap lah. Satu lagi saya bergegas, KC, masuk ke van saya. Dan saya tak beredar sekejap lah. Saya masuk van, saya buka tingkap, dan saya ambil isap rokok sekejap, KC. Dia macam saudara saya macam bau sesuatu lah, dia bilang saya, KC. So saya cakap dengan dia, saya tak bau apa-apa. Dan sepupu saya cakap, cuba concentrate lah lagi sekali lah. Betul lah, KC. Saya ingat dia seorang, saya pun ada bau, KC. Bau dia sangat macam harum lah, KC. Dan daripada situ saya pun tak fikir apa-apa. Yang dah pack barang semua, KC. Lepas tu saya beredar, KC. Lepas tu ni first and last, saya dah tak pergi lagi, KC, Sembawang Park. Dia dekat dengan Kampung Wak Hassan, KC. Itulah kisah saya yang amat seram lah, KC. Terima kasih ya. Sama-sama, KC. Kembali. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 669-11897. Silakan 669-11897. Misteri jam 12 pastinya hanya sekadar hiburan. Ini datang daripada Zawiyah, katanya. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Nama saya Zawiyah, nak berkongsi satu pengalaman peristiwa. Ini berlaku di rumah makcik saya. Saya ni ada kalanya kalau ada masa terluang saya akan bermalam di rumah makcik lah. Sebabnya ketika saya usia kecil sampailah saya tamat sekolah menengah, saya menetap di rumah makcik. Makcik yang menjaga saya atas sebab-sebab tertentu lah. Jadi makcik ni dah macam ibu saya sendiri. Dan selepas saya bekerja, ya, saya akan mengambil masa kadang untuk duduk dan tidur rumah makcik selama 2-3 hari, ya, kemudian akan balik rumah lah. Dan
Makcik saya ni, pada saya tidur di rumahnya ni, baru saja berpindah ke rumah barunya. Rumah baru makcik saya terletak dekat kawasan Sengkang di Fernvale. Saya ni waktu tu datang ataupun balik rumah makcik saya ni agak lewat lah, kerana saya keluar, dan saya pun pergilah ke tempat letak kereta di Fernvale di Sengkang. Biasalah kalau balik malam ni, jangan haraplah dapat tingkat bawah. Saya pusing, akhirnya tingkat paling atas dapat letak kenderaan saya. Tapi nasib baiklah rumah makcik saya ni, tempat letak kereta bertingkat ni ada lift, ada rumah, kena gunakan tangga. Jadi dah sampai tingkat atas tu, saya pun pergilah menuju ke arah lift. Dari jauh saya dapat lihat dekat lift tu ada perempuan sedang berdiri. Pun nak turun bawah lah. Dalam hati, Alhamdulillah ada orang, saya tak seorang. Jalan sampai dekat depan. Saya berdirilah pun tunggu lift lah. Wanita ni berdiri tepi saya. Saya pun sedang berdiri tunggu lift. Saya keluarkan handphone lah, tengah tekan tengok check message. Dan saya tengok baru saya tengok perempuan ni tunggu lift, tapi dia tak tekan. Saya ingatkan dia dah tekan lah sebab dia sampai dulu. Saya pun ke depan, saya pun macam patutlah lift tak naik-naik. Saya pun ke depan, beberapa langkah ke depan, saya tekan, nampak arrow tu, baru naik atas. Saya pun ke belakang. Bila saya ke belakang kali ni, perempuan yang dekat belakang saya, Casey, sebabnya sebelum ni saya berdiri, saya nampak dia di tepi saya. Kemudian bila saya langkah ke depan, saya tekan, saya langkah ke belakang balik, tak ada orang, Casey. Saya toleh belakang, kiri, kanan, sampai mana perempuan ni pergi ni? Daripada lift, lobby lift dekat Sengkang ni, boleh nampak blok sebelah tau. Blok sebelah ni adalah blok saya. Saya tinggal tingkat 7, Casey. Saya ternampak dekat blok sebelah di tingkat 7. Seolah-olah nampak macam wanita yang sama berada dekat blok sebelah. Langkah ke depan, pusing, tengok tak ada orang, tengok kiri kanan tak ada orang, terpandang blok saya dekat tingkat 7, dekat lift lobby tingkat 7, nampak dengan jelas ada orang sedang berdiri yang menyerupai wanita yang berdiri di tepi saya awal tadi. Dah takut ni, Casey. Masuk lift, telefon makcik saya. Makcik saya jawab panggilan. Katanya, Mak, boleh tolong tak? Saya panggil makcik saya Mak. Saya kata, Mak boleh tolong tak turun bawah? Jemput orang ni atas, takut lah Mak. Makcik saya bangun. Ya Mak, saya bangun katanya. Pergi dekat lift, turun bawah. Saya dekat tepi, sedang pegang handphone. Dia pun ajak saya naik atas. Dalam lift, dia cakap apa? Saya kata, nanti orang ceritakan. Naik atas, saya jenguk dekat luar, tengok kiri kanan tak ada orang. Sebelum masuk rumah, saya baca surah, Casey. Tak pernah umur masuk rumah saya baca surah. Dekat depan pintu saya baca surah 3 kul. Langkahkan kaki masuk dalam, tutup pintu. Kemudian bila saya ceritakan pada mak saya ataupun makcik saya, dia pun rasa takut, Casey. Dia pun rasa takut. Katanya, nasib baik kau bilang Mak time dekat rumah ni. Kalau tadi bila kau dekat telefon bilang Mak suruh turun bawah, kisah kau macam ni, Mak tak nak turun. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, pemanggil yang terakhir silakan 66911897. Terima kasih pada teman-teman. Seperti siapa lagi? Muhammad Ikram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tak berkeberatan boleh tak baca kisah pendek saya ni? Alamak. Nak baca kisah boleh kena email pada saya. Harus berlaku adil. Email ke alamat misteri jam12@gmail.com ataupun ria@mediacorp.com.sg. Terima kasih. Terima kasih juga pada Nida Wahidah. Kisi cuba sebut nama saya, Kisi. Dah sebut. Saya sekeluarga pendengar setia dari Senai, Johor. Tak dengar MJ12 tak lengkap tidur kami, amboi. Cerita malam ni lebih seram, tambah dengan audio bunyi nak ketandas pun berteman, Kisi. Terima kasih pada Muhammad Ikram. Jangan lupa untuk email. Terima kasih juga kepada ni pendengar, nama siapa ni? Kenapa nama dia macam Jepun sikit? Katanya listening from Naniwa, Osaka. I can understand Melayu a bit because I studied in Singapore for a bit. Really enjoy MJ12. Love it.
I appreciate kalau ada orang tak, ini saya cakap dalam bahasa Melayu, saya hargai sangat-sangat ya, sebab dia tulis dalam bahasa Inggeris, dia pun tak fasih berbahasa Inggeris dan tak faham berbahasa Inggeris, berbahasa Melayu, maaf. Saya menghargai sangat-sangat kalau ada sesiapa boleh tolong buat terjemahan kisah-kisah Misteri Jam 12 yang diketengahkan di laman YouTube. Terima kasih lah. Ada katanya di sini, saya kongsi beberapa orang teman dan juga ada yang suka dan nak tahu apakah kisah yang dikongsi di sebalik rancangan di YouTube yang dikongsi sama. Oh, ni teman-teman tu mungkin orang Jepun ke, bukan orang Melayu lah pastinya. Terima kasih pada Kakashi Hiro. Selamat tengah malam KC semua geng Momok. Terima kasih pada anda ya. Sedang mendengar MJ12 dari Sungai Petani, iaitu Kedah, Malaysia, sedang bercuti selama 2 minggu. Wah, cuti ya. Alhamdulillah, wife dah selamat bersalin, anak perempuan. Syukur, alhamdulillah. Syabas tanya kepada Kakashi Hiro, dapat anak perempuan, setengah bercuti. Wow, happy life, good. Seterusnya kita terima kasih pada Fariza juga suka mendengar MJ12. 669-11897, pemanggil yang terakhir pada tengah malam ini. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hubungi saya 669-11897. Hello. Hai, siapa tu? Saya Zul lah, KC. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zul, panggilan dari mana, Zul? Saya daripada Bukit Panjang lah, KC. Ada pengalaman misteri tentang apa? Silakan. Ya, okey. Sekarang ni saya ceritakan, ni cerita pun dah lama, KC. Dah dekat 10 tahun lah kan. Okey. Ni terjadi dekat Jurong Pier lah, KC. Oh, Jurong Pier. Masa tu saya kerja guard, tapi saya waktu malam tak dapat datang, jadi saya kena hantar kunci. Bila saya dah hantar kunci dalam pukul 1 pagi lah, saya dah hantar kunci balik sama isteri saya pergi dan dia nak ikut. Jadi saya pun dah hantar tu kunci, dah ada kunci dekat kawan saya Pak Gad sana. Saya balik Petan dengan KC kan. Kan saya naik motor tau, KC. Kan bila saya dah naik motor, KC tahu kan, bila jalan tu ada 4 jalan, jalan kereta kan, jalan kereta lalu lintas jalan raya lah, maksud saya jalan raya kan. Jadi saya nampak ni satu perempuan ni, KC kan, pukul 1 pagi lah kan. Saya nampak satu perempuan ni tengah jalan. Bila dia tengah jalan tengah tau, KC, dia jalan tengah tau, mata jalan merah, putus-putus tu yang galah putih tu kan. Dia tengah jalan tengah. Jadi saya cakap sama isteri saya, dia ni nak mati ke apa ni, saya cakap tu macam kan. Jadi saya jalan betul-betul sebelah dia, saya pekik dia. Dia cakap, kau nak mati ke apa, saya cakap itu macam. Pasal apa tau, KC, bila saya dah tengok pada belakang kan, dia pakai baju merah, lepas tu dia pakai baju kebaya tau, KC kan. Dia pakai baju kebaya. Jadi saya tengokkan dia, ni perempuan nak bunuh diri ke apa ni, ataupun dia sengaja nak cari naas kan. Jadi bila saya dah jalan tu kan, lampu pula merah kan, KC kan. Di lampu merah tak, saya stop lampu merah, saya tengok belakang. Jadi saya nampak tu tengah jalan ni, tengah menuju tempat saya ni kan. Habis ada 2-3 kereta jalan situ lah. Tak tu kereta kenapa tak nampak, saya tak tahu pula. Jadi bila saya tu lampu hijau, saya berhenti. Saya pasal apa, saya nak pastikan sama dia perempuan ni selamat. Itu je saya nak nak tahu kan. Jadi bila saya tunggukan dia jalan kat depan saya ni, dan saya stop tepi kan, saya tengok mana ni perempuan ni, tak ada. Jadi saya cakap sama isteri saya, cakap, awak nampak tak tadi tu perempuan yang saya pergi? Awak pergi kenapa? Pasal saya nak selamatkan dia. Awak ni berani awak ni kan. Kita tak apa saya tengok lagi ni, tapi tak ada tu perempuan. Itu je KC, cerita dia, KC. Terima kasih selamat tengah malam. Terima kasih, KC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik saudara, itulah pengalaman yang dikongsi sama pada malam ini. Jumpa anda hari Isnin dalam Misteri Jam 12 dan saya akan membuat rakaman seterusnya, mungkin dalam masa terdekat ini, mungkin esok ataupun lusa, untuk satu lagi episod yang ke-11 Cerita Dalam Kereta. Ramai yang tanya, KC bila ni, mana episod 11?
Saya kalau saya ada masa lapang, hari-hari saya buat video. Itulah semua kadang ni sebabnya saya one man show. Saya tukang rakam video, saya tukang bercerita, saya tukang memandu, saya tukang edit video, saya upload. Jadi memang one man show ni susah sedikit lah, kena ada masa. Dan saya memang tak suka buat dengan ramai-ramai. Kalau terlampau ramai sangat pun saya lebih senang buat kerja seorang lah. Sebab kalau ramai sangat pun nak kena tunggu orang ni bila dia free, bila dia tu free. Lebih baik saya buat seorang. Dan nantilah dalam masa terdekat ni saya akan muat naikkan video terbaru Cerita Dalam Kereta. Ya. Yang ini mungkin agak seram sedikit. Mungkin pada pandangan saya, sebab saya telah pun ke sebuah tempat yang difahamkan memang seram dan angker. Jumpa anda terus bersama dengan Ria 897 FM dan kita nikmati 2 jam berikut ini lagu-lagu rock lama. Selamat tengah malam, selamat hujung minggu dan bye-bye. Hits.